Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung Kifayatul Muhtadi 21 Jawi, Rumi 27 Rumi, 21 Jawi. Pada membicarakan tentang perkara yang membatalkan iman. Uish, bahaya ni. Perkara yang membatalkan iman boleh terjadi daripada 3 perkara seperti yang telah kita jelaskan sebelum ni. Maksud perkara yang membatalkan iman tu, kalau bahasa mudahnya, murtad. Bahasa mudah murtad, ataupun bahasa kasarnya jadi kafir. Oh, bunyi kasar. Bunyi tu kasar. Kasar-kasar pun supaya terasa lah. Kalau tidak, tak terasa. Kalau kata kalau melakukan perkara ini maka menjadi non-Muslim, rasa tak? Tak rasa berapa kafir. Tak berapa nak. Kalau kata murtad, dia agak rasa lagi. Atau jadi kufur lah ia, ataupun kafir. Penting. Ada 3 yang kita dah bahas sebelum ni, iaitu 3 bahagi. Yang pertama, secara i'tiqad, pegangan. Dengan dia berpegang dengan pegangan yang tertentu, maka batal iman dia. Elok ada iman, jadi kufur. Ataupun boleh terjadi dengan cara perkataan. Dia buat keluar perkataan dekat mulut dia, apa-apa perkataan. Jika keluar perkataan itu, kufur. Ataupun perbuatan, dia buat perbuatan itu, kufur. 3. Kita bahas satu-satu. Yang kita dah bahas sebelum ni, dia kata cabangnya amat banyak. Yang kita dah bahas sebelum ni, yang pertama, i'tiqad, iaitu syak pada Allah wujud atau tak wujud. Itu memang syak pada Allah. I'tiqad iaitu seperti ia syak pada Allah wujud Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Dahriyah. Dahri itu etis. Allah ni, bukan Allah lah, Tuhan. Tuhan ni ada ke tak Tuhan ni? Iya ke ada Tuhan? Syak macam tu. Walaupun sedikit, 0.00000000001%. Itu sikit sangat tu syak dia. Yakin dia, ataupun yakin dia 99.9999999 kufur juga. Dia kena 100%. Istilah dia panggil jazam. Syak tak boleh. Kita dah bahas sebelum ni. Ataupun pada Rasul. Betul ke Nabi itu Rasul? Tentang Nabi reka kot. Sebab ada orang kata, saya ingat dulu, saya tak ingat siapa kata. Dia kata Nabi ni bukan Nabi, Muhammad lah kita kata. Muhammad ni bukan Nabi, bukan Rasul, tapi dia seorang yang genius. Siapa syak, itu bukan syak lagi tu. Itu syak kata gitu, kufur. Ataupun dia yakin Nabi ni Rasul, tapi 99.9999999 kufur juga. Yang dia tak yakin 0.00001%, kufur juga. Tak boleh. Dan bukan Nabi kita aja, semua Nabi yang 25. Nabi kita satu 24 lagi. Kenapa 25? Kerana Nabi tu disebut dalam Quran secara jelas. Maknanya kalau tolak 25 ni, maka tolak Quran juga. Okey, kita dah bahas. Ataupun maki akan Rasul atau Nabi. Dia maki, ataupun maksud maki ni bukan maki saja. Maksudnya dia kata Nabi tu pembohong. Maki lah tu. Nabi ni pengotor, Nabi ni
gila saik. Semua ada orang kata gitu. Maka kufur kata siapa kata gitu. Sampai kita nak sebut pun tak rasa tak teramak kita nak sebut. Dia maki akan Nabi, maka kufur juga. Kita berhenti kat situ kan. Malah saya sebut tak bolehnya maki akan Rasul dan Nabi ni, sehingga kan pada mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, sesiapa yang maki Rasul, maki Nabi, maka lebih-lebih lagi Nabi kita, maka tidak dimaafkan walaupun dia dah bertaubat. Mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, kalau dah bertaubat tu, kita sebagai manusia, dia dah bertaubat, kita serah pada Allah, kita baiklah dengan dia sebab dia dah bertaubat kan. Tapi mazhab Maliki tidak. Walaupun kata aku dah bertaubat sungguh-sungguh, kita sebagai manusia tak boleh bersaksi dia tu baik, kena kata dia jahat juga walaupun dia dah bertaubat. Maknanya tak boleh sungguh maki Nabi. Tapi kalau maki Allah, tak apa. Ni mazhab Maliki ni, dia maki Allah, maka kufur lah kan. Kemudian dia kata dia bertaubat, maka pada mazhab Maliki kena terima bahawasanya dia bertaubat, kena buat baik dengan dia. Dah macam seolah-olah Nabi ni lebih tinggi pada Allah. Bukan gitu. Bukan maksud gitu. Kerana Nabi ni dia sumber. Kita mana boleh direct dengan Allah, kita mana terima wahyu. Dia tu sumber. Kita kenal Allah dengan Nabi, tapi tiba-tiba dia rosakkan kepercayaan dekat Nabi tu. Maka kerana tu dia lebih besar dari sudut hukuman. Memang Allah lebih besar pastinya, tapi dari sudut hukuman tu, sebab apa sahaja yang kita kata mesti berasal daripada Nabi. Mana ada Allah direct sejak bila kita terima wahyu. Maka dia seolah-olah merosakkan sumber. Walaupun Allah itu Tuhan, tapi merosakkan sumber di antara hamba dengan Tuhannya, iaitu Nabi. Maka bila dia maki Nabi, dia cakap lebih kurang dengan Nabi, maka pada mazhab Maliki taubatnya tidak akan diterima. Tak, kita yang tak terima. Allah tak tahulah kat akhirat nanti dia terima tak terima tu terpulang. Kita tak boleh kata dia dah bertaubat, tak juga. Sebab tu Salman Rushdie sampai sekarang, siapa nak kaya cepat, nak jutawan cepat, saya bagi kepala dia. Ada Pak Arab mana Pak Arab mana, dia kata siapa dapat bawa kepala Salman Rushdie berapa juta, tahu lah, 1 juta kot, berapa juta, sama ada hidup atau mati, sampai sekarang. Padahal kalau dia kata dah bertaubat sekalipun, tetap juga mujur lah. Mazhab Syafi'i tak macam tu. Bila dah bertaubat, kita kena katalah bertaubat. Yang lain serah pada Allah. Tu kita mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki keras sungguh. Maknanya sebab Rasul ni, Nabi ni, dia di antara hamba dan Tuhan. Dialah sumber segala-galanya. Tak ada dia, tak kenal lah Tuhan. Jadi dia rosakkan sumber tu. Kalau rosakkan Tuhan, maki dan sebagainya, rosak, tipu sebagainya, rosakkan Tuhan, masih lagi ada sumber ni yang akan betul kan? Dia rosakkan yang ini, habis rosakkan yang sumber. Kita berhenti kat situ kan, yang minggu lepas. Apa lagi yang menyebabkan dari sudut pegangan, bila dia berpegang, ataupun kalau bahasa sekarang dia rasa macam tu, maka kufurlah dia, batallah iman dia. Atau pada Al-Quran, kita berhenti kat situ kan, atau pada Al-Quran. Quran ni betul ni, merapu, merepek lah contoh kan, dia baca betul ke? Dia rasa syak. Sama lah seperti macam tadi, dia yakin 99.999, tapi ada yang berlawanan dengan sains. Dia kata merepek, berlawanan, tapi cuma 0.00001% aja. Yang lain semua betul, kufur juga. Tak boleh dalam masalah iman kepada Al-Quran, tak boleh. Yakni syak pada keadaan Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang Nabi reka kot, ataupun memang daripada Allah Quran ni, cuma ada sikit, satu huruf Nabi reka, satu ayat, satu kalimah Nabi reka, Nabi tambah, pun kufur juga. Dia tak boleh, dia kena 100%, 100%. Sebab tu kalau kita baca awal-awal surah Baqarah tu kan, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab, inilah kitab Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk pada orang yang bertakwa. La raiba fih, tidak ada keraguan, tak ada ragu, tak boleh ragu dengan Quran. Kalau kita kata macam pelik, kita je tak jumpa lagi. Kenapa pelik? Apa-apalah. Kalau kita jumpa apa-apa dalam Quran, pelik lah. Pelik lah macam ni, maknanya kita tak jumpa lagi. Bukan kita kata Quran tu salah, atau Quran tu Nabi reka.
wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan wasyams, dan matahari tajri, berlari. Matahari mana boleh berlari? Apa berlari-berlari? Ingat orang ke? Kita yang tak jumpa lagi. Tajri tu. Rupanya maksud berlari tu beredar pada orbitnya. Antara je lah. Itu pun kalau faham. Kalau tak faham, baca je lah. Atau pada hari yang akhir, hari akhirat. Di syak juga. Sama macam tadi lah. Walaupun 0.001%. Yang lain semua yakin. Satu je. Maka yakni atau syak ia pada hari keadaan hari kiamat. Kufur ia. Atau akan syurga. Dia kata betul ke ada syurga? Mati habis itu kot. Adakah orang siapa-siapa, dia dah mati, dia bangun balik, dia sedar balik atau dia hidup balik, dia bagi tahu? Ada? Habis tu percaya je. Oh, ya kot, tak ada kot, mati-mati terus kot. Dia kata gitu, kufur. Itu yakin sungguh, itu dia cakap sungguh. Ataupun tadilah syak, percaya sungguh 99.99%. Cuma ada sikit je tak percaya. Kufur juga. Sebab tu matematik iman dia tak sama dengan matematik biasa. Matematik iman 6 tolak 1 kosong. 6 rukun iman. Tolak 1 kosong. Dia bukan 6 tolak 1 5, tidak. 6 tolak 1 kosong. Sikit walaupun sedikit. Apa lagi? Dan ada syurga atau akan neraka. Ya ke ada neraka? Tak ada seorang pun yang bangkit balik lepas mati dia kata aku masuk neraka. Lepas tu dia mati balik. Tak ada pun cakap macam tu. Lepas tu kau percaya macam mana? Dia kata aku tak percaya. Habis. Itu tak percaya. 0.0001% pun tak percaya. Dia tak percaya. Maka sama juga kufur. Atau bangkit hari kiamat. Bangkit hari kiamat dalam keadaan jasmani dan roh. Hiduplah hidup. Dia tak percaya. Dia kata bangkit roh saja. Fizikal nak bangkit macam mana? Dah hancur lebur. Dah hancur lebur dia kata. Tapi bangkit juga. Tapi bangkit roh saja. Kufur juga. Dia bangkit macam kita sekarang. Macam siapa nama tu? Dia Nabi kata akan dibangkitkan. Dia ambil tulang dia ambil tulang-tulang unta, dia rembah depan Nabi. Dia cakap, engkau cakap boleh? Cuba tengok yang dah hancur tulang tadi, mana boleh bangkitkan balik? Kau bohong. Macam tu. Kau bohong. Siapa yang berpegang macam tu maka kufur. Kita akan dibangkitkan. Macam mana kita mati, macam tu kita dibangkitkan. Kita mati umur berapa? Umur 60, kita akan bangkit umur 60. Mati umur 15 akan bangkit umur 15. Mati lelaki bangkit lelaki. Mati perempuan bangkit perempuan. Macam tu lah. Malah bukan dibangkitkan saja ikut macam mana kita mati. Dan di apa dia panggil restore balik kot. Di restore balik perangai kita. Pun ada sekali. Perangai, cara cakap. Dia macam backup lah kot. Bila mati tu dia backup dulu. Backup dekat nama benda apa tu yang kecil tu? Ajbuz zanab. Dalam tu lah semua ada simpan memori tu. Kat situ dia backup. Ajbuz zanab. Straight tu lah tongkeng ni, straight kat belakang. Ada halus je. Masa dah hancur semua, jangan risau. Dalam tu ada backup. Sebelum hancur tu ada backup dulu. Bila dibangkitkan lagi, backup ni dia restore balik. Kembali balik cara berjalan, cara bercakap. Dia ni bercakap gagap, nanti gagap juga. Macam tu. Dia ni bercakap laju, nanti laju juga. Dia ni berjalan macam ni, nanti berjalan macam tu juga. Dia ni berjalan laju, ini berjalan slow. Semua gaya badan. Kan ada orang kan dia bukan buat, tapi badan dia akan jadi ada gaya-gaya tertentu. Macam tu, tengok jauh. Macam kenal lah gaya tu. Sama. Sama. Sebab tu Nabi kata dia dengar Bilal, tapak kaki Bilal dekat syurga. Nabi tak masih Isra Mi'raj kan? Nabi tak bagi tahu aku nampak engkau Bilal dekat syurga. Nabi tak tahu gitu kan? Nabi bagi tahu aku dengar tapak kaki engkau di syurga ya Bilal. Engkau buat apa sampai Allah bagi kelebihan macam tu? Aku dengar tapak kaki engkau di syurga. Bilal kata aku lepas wuduk aku mesti sembahyang. Solat sunat wuduk. Tu antara kelebihannya lah. Jadi sekarang nak cerita macam mana tapak kaki tu Nabi boleh kenal tapak kaki Bilal. Sebab Bilal jalan ada lah jalan ni cara macam ni tak tahulah. Seret selipar ke, seret. Ataupun jalan ketek. Kan setiap orang kan jalan beza-beza. Jadi Nabi tahu di situ dan Nabi dengar di syurga. Nabi diberi
Dengar di syurga. Tapak kaki. Jadi maknanya dikembalikan balik, di restore balik. Jangan ingat kita tak ada, kita restore balik semua. Bukan tu aja cara tu. Dengan apa amalan kita yang kita buat daripada kecil sampai besar, semua ada balik memori besar. Bukan memori kecil-kecil, memori besar. Okey, hari kiamat. Dan pahala, atau pada pahala dan seksa. Dia kata pahala, ada pahala, nampak pahala. Semayang jemaah dapat 27, semayang seorang dapat 1. Mana? Tak nampak pun. Ada ke pahala? Buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Ada ke? Betul tunjuk. Kalau nampak, kena buat renovation masjid ni. Tak penuh. Tak cukup penuh kalau nampak. Hari ni boleh lah 2 guni pahala buat balik simpanan bilik. Kalau nampak ni tak nampak. Paling-paling pun kalau nampak warna-warni turun ke atas, tring keluar ke atas ni. Berapa dah pahala yang ada? Bagi semangat. Macam kita nak kumpul duit lah. Tengok hari-hari, tengok Maybank to you ke, CIMB Click ke. Oh, dah tambah dah. Bulan depan tengok lagi, seronok tengok angka tu bertambah. Macam kita lah. Macam tu lah. Tengok naik. Kalau macam tu subuh penuh tak cukup lah. Tapi tak. Kalau macam tu boleh keluar dosa pula belah sini. Dosa. Pahala. Hari-hari nampak. Kalau macam tu tak ada, kosong lah Coldplay tu. Coldplay tu kosong. Taklah penuh pagi-pagi buta 8.30 dah beratur dah. Kosong tadi. Sebab apa? Nampak? Tak nampak tu lah. Bila tak nampak, kau yakin? Tak ada kot. Dia kata, dia boleh kata tak ada, yakni syak pada keadaan sekaliannya yang tersebut, maka kufur juga. Macam mana boleh jadi syak macam tu lah? Orang yang dah beriman, orang yang dah sudah sedia beriman, tiba-tiba dia syak. Macam mana boleh jadi Orang yang tak beriman, tak apalah dia tak beriman, maka dia tak percaya pun memang patutlah sebab dia tak beriman. Ini orang yang dah percaya, tiba-tiba dia jadi syak. Dia dah percaya lah, tiba-tiba dia percaya beberapa tahun, lepas tu dia jadi macam ya ke tak. Perasan tak? Kadang-kadang dia dipanggil lintasan khatir syaitan. Yang itu tak berdosa. Itu sekali-sekala. Ini khatir. Kekuatan dia dalam berapa persen lah? 30%. Kekuatan tu. Allah tu betul ke tak ada. Sekali betul hilang lah. Betul 3 bulan lagi ke 4 bulan lagi mari pula. Atau setahun lagi mari pula. Dia panggil khatir. Kekuatan dia 30%. Kekuatan dia khatir. Dia ada hajiz. Hajiz ni lagi bawah. Dia tak kuat sangat. Dia dalam 20-15%. Kekuatan yang datang tu. Nabi tu Nabi. Islam ni betul ke tidak? Dah lalu. Dia sikit lah. Itu hajiz. Kalau khatir ni syaitan. Hajiz tadi tu nafsu kita. Kita duk fikir, mari. Tapi lemah sangat. Kita boleh jentik gitu, hilang. Dan dia jarang-jarang jadi. Kalau selalu jadi tu dia panggil was-was. Itu lain lah. Was-was kekuatan dia lebih sikit lah. Mungkin 40 kot. Saya letak je dia punya angka tu. Kuat sikit was-was ni. Lagi kuat lagi sikit syak. Syak ni 50-50, 50-50. Itu pun bahaya juga tu. Lagi tinggi dia panggil zon. Sangkaan kuat tapi belum 100%. Atas lagi baru yaqin. Sebelum tu azam dulu, azmun. Itu dalam 90. Atas lagi baru yakin. Dia punya turutan. Biasanya yang kata syak-syak ni kadang-kadang tak sampai syak pun, tak sampai 50-50. Ada. Percaya tak Nabi tu? Aku percaya 50% Nabi, 50 lagi mungkin tak percaya. Jarang, teruk sungguh tu. Biasanya dia main dekat hajiz dengan khatir. Sebab tu kita panggil apa? Khatir syaitan. Ni biasa dengar, khatir syaitan. Lintasan yang syaitan bagi. Dia jarang-jarang berlaku, mungkin 3 bulan sekali, setahun sekali, tengok orang. Soalannya, dia dah beriman, macam mana boleh ada khatir tu? Khatir tu syaitan bagi. Tapi kalau dia dah beriman, tiba-tiba dia mari syak, itu bukan syaitan. Itu syaitan juga, tapi itu lebih kepada dirinya sendiri. Dia kena pasti. Kalau nak berubat, dia kena pasti. Ada orang macam-macam penyakit. Ada orang penyakit was-was. Ada orang penyakit khatir. Ada orang penyakit hajiz. Ada orang penyakit syak. Masing-masing ada penyakit. Ada orang penyakit macam ni. Contoh, dia ambil wuduk.
Dia basuh muka pun sampai basah baju dia. Sebab dia kena ke tak? Kena tak? Kena ke tak? Mandi wajib sampai sejam. Mandi wajib pukul 6 pagi sampai habis subuh baru habis mandi. Dia tu tahap mana tu? Kita kena tahu nak perobat macam mana ni. Takkan sampai mati gitu. Nak kena perobat dia. Nak kena jampi sikit, buang saka tu. Nak kena ludah-ludah, tuih dulu. Jampi-jampi sikit. Cuma kena tahu dia mana punca. Kalau punca pada setan, buat cara setan. Kalau punca dengan diri sendiri, cara diri sendiri. Dia kena tahu punca. Jadi kalau katakanlah seorang itu syak tentang ketuhanan ini, yang syak, bukan syak lah, dia lebih kepada khatir, kekuatan dia dalam 30%, atau mungkin lagi lemah 10%, 15% kekuatan tu, tiba-tiba macam kacau tu. Itu syaitan. Itu syaitan. Dia tak kuat. Syaitan dia tak akan bagi kuat. Sebab syaitan dia tak akan mengaku nanti. Kita akan salahkan syaitan nanti tau. Kita akan kata syaitan ni lah yang hasut aku lah. Kita panggil hasut. Khatir tu bahasa Melayu panggil hasut. Hasut. Khatir tu hasut atau lintasan. Syaitan tak akan mengaku dia menghasut kita. Dia tak akan mengaku. Bila dicek betul, syaitan tak sampai tahap kekuatan dia tu, tak kuat pun sebenarnya syaitan ni. Dia lemah sangat. Sebab dia tak mengaku. Dia cuma kata, alah, relax lu, muda lagi, nanti tua bertaubat lah. Kekuatan tu saya rasa 10% aja. Tak kuat dia suruh. Tapi sebab tu nanti dia tak mengaku. Bila cek betul, kita yang buat ni, yang nak buat tu kita lebih daripada syaitan. Macam tu lah. Syaitan cuma jentik-jentik je. Tengok, lawa tu. Stop dah. Kita pula yang tengok, sungguh lah. Kita je lebih. Padahal dia sikit. Sebab tu memang khatir. Tak kuat, 30% ke bawah kekuatan. Kalau dah tahu dia daripada syaitan, dia ada cara nak perobat dia. Kadang-kadang dia bukan daripada syaitan. Asalnya daripada syaitan. Kemudian dia bukan daripada syaitan dah. Tapi itu kuat. Biasanya 50-50. Itu kuat. Itu bukan syaitan. Sebab kalau 50-50 kuat, kita akan boleh dakwa syaitan. Syaitan akan dihukum nanti. Syaitan cerdik. Dia takkan dihukum dengan sebab apa yang kita buat. Sebab dia takkan mengaku aku yang suruh. Tak. Aku cuma jentik-jentik gitu. Aku cuma bagi cadangan. Kan kita, bukan kat sini. Ketika Nabi, orang yang terakhir nak keluar hijrah di Darun Nadwah, Parlimen Mekah, Dewan Rakyat Mekah, berkumpul semua orang untuk macam mana nak settle Muhammad ni. Orang semakin ramai beriman dia, dan nak dengar cerita ada yang dah lari ke, dia katalah, mereka kata, kita kata hijrah, dia orang kata lari lah, lari ke Yathrib, Madinah. Sekarang ni mungkin lepas ni pakak-pakak lagi ke sana, teruk kita nanti. Dah lah, dia telah bawa satu agama yang berlawanan dengan nenek moyang kita. Masa ni kita nak buat dengan Muhammad ni. Kan masa dia nak bincang tu kan datang Iblis. Iblis datang menyerupai seorang yang tua. Datang, kau siapa? Aku bukan orang Mekah, aku ahli Najd. Tengok, nak bagi masuk tak? Kalau kau tak bagi aku masuk tak apa. Dia kata, kena mengaji kitab apa? Badrut Tamam. Baru je saya baca Badrut Tamam hari Rabu baru ni. Itu yang teringat cerita tu. Dia pergi, dia kata, kau tak nak bagi aku masuk tak apa dalam ni. Mesti ada jaga. Sebab apa dia tak bagi Bani Hashim masuk? Bani Hashim ni keturunan Nabi yang sokong Nabi. Dia tak nak bagi Bani Hashim masuk, tak nak bagi Bani Muttalib masuk, tapi yang lain-lain boleh. Jadi sebab apa? Dia nak buat sesuatu, nak bunuh Nabi kan, nak buat sesuatu. Maka Iblis tu datang, duduk kat luar. Aku nak masuk ni. Sebab dengar cerita ada perbincangan yang menarik lah. Aku dengar cerita. Orang tengok ini bukan ahli Mekah ni, bukan orang Mekah. Rupanya dia kata ahli Najd. Adalah satu tempat. Lepas tu dia kata, habis tu kau nak masuk apa? Tak adalah, kalau kau tak nak bagi aku masuk tak apa. Tu kata Iblis. Kau tak nak bagi aku masuk tak apa. Kalau kau bagi aku masuk, mungkin aku boleh bagi buah fikiran. Sebab aku orang tua. Orang tua ni banyak pengalaman. Tapi tak nak bagi masuk tak apa. Dia orang tengok, gila, ni bukan Bani Hashim. Kalau dapat tahu kat Bani Hashim, dia akan bagi tahu Nabi. Nanti lepaslah Nabi. Akhir sekali dapat masuk. Itu yang dia kata, kita ambil Muhammad, kita kurung dia, buat penjara. Hari-hari kita bagi makan sikit-sikit, lama dia mati. Iblis tu cakap, itu apa? Masa tu Sayyidina Ali ganti tempat Nabi tidur tu, kita kena baca kisah tu lah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Baling gitu pasir ya. Try buat.
Buta habis nanti. Sebab tak nampak. Nabi keluar elok. Tu kisah tu menarik lah. Kitab Badrut Tamam. Cuma last kali bagi Iblis dia bagi idea je. Bukan Iblis bagi idea. Yang bagi idea ni Abu Jahal. Tapi Iblis kata itu menarik. Dia kata gitu. Nanti dia tak mengaku tu. Abu Jahal nanti dia akan dakwa dekat akhirat nanti. Engkau lah Iblis. Aku cakap idea tu baik. Aku tak suka buat. Yang asalnya dia kata kurung Muhammad. Dia tak bagi idea tu. Bila orang baik kata kurung Muhammad, buat penjara, dia kata apa punya idea ke? Tak cekedik langsung. Macam tu lah. Kita cari Muhammad, kita bawa naik unta, kita bawa ke tengah-tengah padang pasir, lepas tu kita pakat-pakat lagi biar dia mati mereput dekat padang pasir. Dia takkan jumpa cari jalan balik. Benda punya idea. Dia kata macam tu je. Tapi bila Abu Jahal, banyaklah idea. Bila Abu Jahal kata kita cari 10 orang, kabilah-kabilah yang besar, pemuda, muda-muda belasan ke 20-an ke, bagi satu pedang, katalah 10 orang, 10 kabilah, 10 orang, pakat-pakat cari Muhammad, jumpa 1, 2, 3, kotak ramai-ramai dalam serentak. Idea. Sebab bila buat macam tu, nanti kabilah ni, ketua kabilah, dia akan defend dia punya rakyat dia, anak-anak buah dia masing-masing. Kalau 10 Bani Hashim nak serang, nak lawan macam mana 10? Sebab tak boleh kata seorang bunuh, 10 orang bunuh. Dia kena lawan 10 kabilah. Satu kabilah tu berapa ribu orang. Bani Hashim berapa banyak sangat. Tapi kalau seorang bunuh, silap berperang dengan Bani Hashim. Jadi macam mana? Jadi bila macam tu, akhir sekali takkan nak hukum semua. Kami nak mempertahankan kami punya rakyat sendiri, ada anak kabilah kami. Jadi macam mana? Akhir sekali dia kata mungkin dapat bayar diat. Bayarlah 100 ekor unta ke dekat Bani Hashim. Senyap lah dia. Macam rasuah lah. Senyap lah dia. Tak nak hukum. Takkan nak hukum 10 orang. Aku sebagai ketua, aku nak mempertahankan anak buah aku. 10 orang. Bijak idea. Iblis kata apa? Itu idea yang bijak. Aku rasa tak ada idea lain selain daripada ni. Inilah paling bijak. Itu yang pakat-pakat dia cari Nabi duduk dalam gua Thur, semua cerita tu lah. Tu lah. Betul asal usul dia. Cuma nak bagi tahu, iblis syaitan ni dia cuma mencadang, dan cadangan dia sangat lemah. Sangat lemah. Tak kuat. Sebab tu kita akan dihukum nanti kerana kesalahan kita. Tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Tak boleh salahkan syaitan sekalipun. Sebab sebenarnya kita nak buat. Syaitan pun tak nak mengaku. Aku cakap je, awak tu lawa. Aku tak suruh kau pergi. Aku cakap je, angkat kepala tu, tunduk benda angkatlah kepala tu, angkat kepala. Hush. Lawa tak ada yang lawa. Aku cakap je lawa, aku tak suruh kau pergi. Siapa suruh kau pergi tackle dia? Lepas tu jadi zina ke apa kan? Tu lah iblis. Itulah iblis. Syaitan. Okey, sekarang ni macam ni kan? Dan syak ia pada keadaan sekaliannya yang tersebut. Macam mana seorang itu telah beriman, kemudian dia boleh jadi syak. Bukan yang khatir tadi, bukan yang syaitan. Yang syaitan ni dia datang sendiri, tak boleh kontrol. Puk, mari. Betul ke Nabi tu? Tak bohong. Puk, kita bertolak. Habis 8 bulan lagi, mari pula. Puk, betul ke Allah ni Tuhan? Kita pun, Allah tu Tuhan lah. Apa sebab pula tiba-tiba kata Allah bukan Tuhan, dia mari. Gitu. Tolak. 2 tahun pula mari yang lain. Itu dia punya khatir, tu syaitan. Setiap kali kita tolak, mujahadah dapat pahala. Kita tolak. Tapi kalau hari-hari datang ataupun sehari berapa banyak kali datang, itu dia dah panggil syak dah. Dia panggil was-was, atau dia panggil syak lah. Syak 50-50. Itu kuat. Itu bukan setan lah. Itu dirinya sendiri. Sebab tu kalau kita dah tahu diri sendiri, kita cara nak berubat dengan diri dia lah. Yang khatir tadi nak berubat dengan cara setan, banyakkan baca surah Baqarah. Itulah nak halau setan tu. Tapi kalau diri sendiri, baca surah Baqarah, apa nak halau diri sendiri? Diri kau sendiri sampai 50%. Setan tak akan buat kekuatan 50%. Syak fizi itu. Macam mana boleh jadi sedangkan dah percaya, dah sedia makhluk, dah sedia beriman, tiba-tiba dia boleh macam tak percaya, dan selalu perkara itu berlaku. Dan kuat pula tu 50%. Kuat. Kalau 70% rasa dah melampau. Lebih percaya tak ada Tuhan daripada ada Tuhan. Melampau tu. Macam boleh datang? Kerana lemah iman. Tapi jangan faham, apa maksud lemah iman? Lemah iman lah sebab dia percaya ke Allah, tapi ada sikit yang tak berapa percaya. Itu bukan lemah iman, tu kafir. Dia iman ni dia satu je. Iman ni satu je. Percaya pada Nabi, Rasul, malaikat sebagai satu je. Lemah tu maksud dia menguncup. Bukan lemah tu maksud
Iman ni wajib dipercayai ada 100%, dia percaya 90% saja. Maka lemahlah iman dia, tak cukup 100. Itu bukan lemah iman, tu kufur. Lemah iman tu maksud dia macam mengguncuk. Iman, iman kita manusia biasa, orang awam, yazid wa yanqus. Bertambah dan mengurang. Jangan kita faham bertambah tu maksud percaya sungguh kat Nabi. Masa berkurang tu tak apa-apa nak percaya sangat. Itu bukan, itu kufur. Maksud kuat iman tu sebab iman memang bertambah. Iman malaikat straight, maintain. Tak naik tak turun, maintain. Iman para Nabi sentiasa naik. Iman kita orang biasa ni naik turun. Bukan maksud percaya tak percaya, kejap tak percaya. Maksud iman lemah ni iaitu dia jadi menguncup, dia jadi macam kalau kena gegar sikit, dia goyang. Tu maknanya lemah tu. Kalau kuat, gegarlah macam mana pun. Kalau ada orang cakap, pandai bercakap, kita tak boleh lawan dia cakap dia, tak boleh lawan. Sebab dia pandai bercakap. Tetap kita kata, aku tetap beriman juga. Aku tak nak dengar cakap kau. Cuma tak boleh lawan aja, tak reti cakap. Kuat. Jadi macam mana iman boleh menguat dan iman boleh melemah? Macam mana nak biar iman tu kuat? Dia mana boleh? Percaya. Yo, aku percaya Allah itu wujud. Aku percaya Allah percaya. Mana jadi gitu? Itu cakap kat mulut. Macam mana? Iman nak menguat, nak kuatkan iman dengan ketaatan. Sebab iman dia akan menguat atau istilah kita panggil bertambah. Atau menguat dengan ketaatan. Dia akan melemah dengan maksiat. Jadi, yang kata dia boleh jadi syak ni, punca dia adalah iman dia lemah. Goyang sikit, lemah. Kenapa lemah? Sama ada dia tak buat ketaatan yang diwajibkan ataupun dia buat maksiat. Ini yang melemahkan iman. Bila iman dia duduk dalam ketika lemah, dia tak tutup aurat, tak puasa, tak solat, yang wajib tak buat, yang sunat pun tak buat, maka imannya melemah. Yang lemah ni masa ni lah mari setan tu bagilah 5%. Betul ke Tuhan ada? Dia rasa macam padahal kecil aja. Mana sebab apa dia rasa besar? Iman dia lemah. Cuma iman dia kuat. Kuat dengan apa tadi? Dengan semayang, dengan apa semualah. Yang wajib dan yang fardu. Dan yang sunat. Maka dia tak datang benda tu. Tak datang. Jadi cara setan dia cuma jentik sedikit tu ketika lemah iman. Mari datang syak, mari datang was-was. Masa ni lah menafikan. Sekarang kita ni iman tengah kuat. Mana kita tahu iman kuat? Dah semayang, buat sunat, buat wajib, buat apa semua. Maksiat kita tak buat semua. Dosa-dosa semua kita tak nak buat. Kalau ada sikit-sikit aja. Tapi dari sudut ketaatan kita buat banyak. Sebab tu kita tak ada pun rasa was-was tentang ya ke dosa ada, ya ke pahala ada, ya ke syurga, ya ke Allah tu ada, betul ke Nabi itu Nabi. Tak ada. Sebab iman kita tengah menguat. Cuba jangan semayang, jangan buat yang sunat dan jangan buat yang wajib. Dia akan mari. Jadi macam mana nak jaga iman kita tu? Itu dengan amalan fardu memang wajib lah. Amalan sunat tambah lagi amalan tambah. Itu yang sampai ke masuk tarikat apa semua tu. Tambah sungguh dah tu. Menguat. Iman begitu juga. Cuma gegar mati. Itu yang kata ada orang sanggup mati tak? Kalau kata demi mempertahankan kalimah Allah. Ada orang. Kenapa macam mana dia boleh sanggup mati? Iman dia kuat tu. Macam mana iman dia boleh kuat? Mana taknya? Wajib tak payah sembang. Sunat, tahajud, baca Quran, sebab tu dia sanggup mati. Kenapa kita tak sanggup mati? Nanti ada kan datang je lori ke apa, van ke, siapa nak pergi Palestin sebab 4 hari kan gencatan. Tiba-tiba ni yang tadi saya dengar berita tadi dah standby lah, Israel dah standby lah. Dia kata 4 hari je 4 hari lepas ni kita tak janji. Tiba-tiba dapat tahu dia orang nak serang habis-habisan apa ni. Datang apa? Black Maria ke apa? Bukan. Datang lori ke van. Siapa nak pergi Palestin? Siapa nak syahid? Mari datang. Mari datang. Kita akan berperang, kita akan pergi ke sana. Agak-agak penuh tak? Nak tahu penuh ke tak penuh? Pakat-pakat penuh so. Tak payah. Geng tablik datang menyorok dah bawah meja. Tutup pintu. Tak cakap. TV tutup. Itu baru geng dakwah datang. Kita panggil dia geng dakwah lah. Habis dia je dakwah, kita tak payah dakwah. Kita je panggil nama tak gitu. Pun lari dah.
Tiba-tiba mari, siapa nak mari duduk. Ni lah peluang syahid kita fikir. Nak tinggal anak. Kalau mati, cukup ke bini nak makan? Duit ke SP pun tak berapa banyak sangat, bawa keluar baru ni. Air citra lah, air itulah, air ni lah. Dia fikir macam-macam. Itu setakat fikir yang dia nak tinggal. Diri dia, mati ni. Tapi duk baca Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim Allahumma baddik syamlahum wa farriq jama'ahum. Baca. Memang kena baca. Cuma kenapa kita boleh pergi tak? Nak pergi tak? Tinggal semua. Macam zaman Nabi dulu. Okey, perang, tinggal. Ada seorang tu dia baru kahwin. Baru malam pertama. Kemudian dia bersetubuh dengan isteri dia. Selesai aja Nabi panggil perang, terus pergi. Tak sempat mandi wajib. Macam tu cari itu macam. Itu baru kahwin pergi. Ini dah 30 tahun pun tak boleh tinggal lagi katil tu. Pergi terus, lepas tu syahid. Nabi kata malaikat sudah mandikan dia. Macam tu nak cari. Kenapa mereka boleh, kenapa kita tak boleh? Bukan kita tak beriman. Takkan tak beriman kot. Beriman tak dengan mati syahid tu akhir sekali? Mati syahid tu masuk syurga tanpa hisap, beriman. Tapi kenapa tak boleh nak pergi? Sebab tadi tu lah iman tak kuat. Adakah iman tak kuat tu salah? Tak salah. Yang salah tak beriman. Iman tak kuat tu biasalah. Macam mana nak kuatkan sampai boleh kita pergi Palestin untuk mati? Macam mana? Banyakkan tahajud, banyak baca Quran. Yang wajib jangan sembang, wajib semua buat. Maksimum semua ilmu kita belajar. Asalkan ilmu fardhu fardu kifayah semua belajar. Fardhu ain wajiblah. Buat amalan-amalan, tengok dia mai kuat. Kenapa kita tak kuat? Kerana kita tak ada tak ada amalan sungguh-sungguh yang kita buat. Tu lah, kat situ je lah. Cuma nak beritahu, iman tu kuat tak salah, iman lemah pun tak salah. Bukan kata salah tu maksud berdosa, tidak. Cuma iman lemah lah. Kena gegar sikit. Gegar. Iyalah. Okey. Yang gegar sikit. Tak berani. Itulah. Sikit lah tentang macam mana. Sebab adakah orang terfikir macam mana? Ada orang tanya, macam mana boleh? Dia dah percaya Allah tu ada. Tiba-tiba dia mari syak. Ya ke Allah tu ada ke tak ada? Ini bukan syak yang sekali-sekala tu. Sekali-sekala semua orang sampai benda tu. Ini yang selalu. Tiba-tiba mari. Macam tak percaya lah kat Islam. Sedangkan dah 20 tahun dia percaya. Tak mungkin. Kalau dah 20 tahun percaya, teruslah percaya sampai mati. Akhirnya tidak. Dia akan boleh jadi tadi dengan iman yang melemah. Iman yang melemah jadi dengan sebab tidak melakukan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Maka iman lemah-lemah. Bila iman lemah, masa tu setan cuma centik sikit aja, 1, 2, 5, 10%, kita rasa macam benda besar atas kepala. Tu. Jadi tu yang penting amalan-amalan sunat. Sebab nak jaga tu, kata Allah sunat je pun, ya, sunat je pun. Tak buat tak berdosa, ya. Tapi iman tu melemah. Lemah. Datang lepas tu kesan daripada iman lemah masuk neraka. Tidak. Masuk neraka ni tak ada iman. Kesan daripada iman yang lemah, maka ada dah mari syak, mari was-was, mari habis semua mari. Dia mungkinlah akhir sekali boleh sampai ke tahap menafikan akidah. Kat situ punca dia tu. Atau umpama yang demikian itu daripada barang yang sudah muafakat ulama atasnya, atau dia tolak, yang menyebabkan tolak tu menyebabkan kufur. Dia tolak dalam hati ya. Ini tiakat dia menyebabkan dia kufur atau batal iman dia. Perkara barang tu perkara yang sudah muafakat ulama. Ulama dah ijma'. Ulama semua ijma' kata begitu. Dia kata dia tidak. Dia tolak. Sebab apa dia kata muafakat ulama pula ni? Yang tadi tolak Quran, tolak Nabi, itu tolak direct. Ini dia tak direct, tapi dia tolak ulama. Yang mana dia tolak ulama tu bukan seorang-seorang ulama. Dia panggil ijma' ulama, sepakat ijma' ulama. Perkara yang sepakat ijma' ulama, siapa tolak kufur juga. Siapa tolak Rasul yang ada dalam Quran, kufur. Kita kata oh iyalah dah tolak Quran tak? Siapa tolak satu huruf daripada Quran, kufur. Kita kata iyalah kalamullah dia tolak. Siapa tolak Allah itu ada atau tidak, dia kufur. Kita setujulah. Tapi siapa tolak ulama, takkan kufur juga. Bukan tolak ulama, ijma' ulama. Sepakat semua ulama
Maknanya bila sebut sepakat semua ulama, walaupun tak ada jelas dalam Quran dan hadis, tak jelas. Sebab tu ada ijma' ulama. Kalau dah jelas, kita tak panggil tolak ulama, kita panggil tolak hadis. Kita panggil tolak Quran. Ni tak jelas secara straight. Cuma ulama setelah dikaji pendapat dia, dan ini sepakat semua ulama. Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah tidak memadai dengan Quran dan hadis, tak memadai. Kita akan jadi songsang ataupun tak pun, kita akan sentiasa berlawanan dengan orang lain jika kita cuma ambil Quran dan hadis. Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah, Quran, hadis, ijma' tu qiyas. Ada orang tak berapa, dia tak tolak, tapi dia tak berapa ambil qiyas. Ada. Jadi menyusahkan akhir sekali kita qiyas. Lepas sembahyang Nabi wirid perlahan. Nabi wirid perlahan. Ataupun Nabi wirid asing-asing, tak boleh wirid ramai-ramai. Sebab Nabi tak buat. Kalau pakai kias tak ada masalah. Kias kat mana? Nabi suruh wirid kat mana-mana baca Quran, wirid-wirid yang Nabi bagi tahu, selawat dan sebagainya. Nabi kata banyakkan. Nabi ada kata banyakkan mesti di masjid, banyakkan di rumah. Tak ada. Bila sebut banyakkan secara umum. Dikiaskan, boleh tak banyakkan tu lepas sembahyang? Boleh. Kalau tak nak pakai kias, Nabi tak kata kena baca Fatihah lepas sembahyang. Tak ada. Mana riwayat hadis yang Nabi baca Fatihah lepas sembahyang? Lepas sembahyang salam tu kan, baca kemudian baca Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitanir. Mana? Cari-cari memang tak jumpa. Tak ada. Dia tak kata tak ada lah. Habis tu maknanya kenapa baca Fatihah lepas sembahyang? Masa wirid tu. Kenapa dia jadi sempit sangat ni? Sempit pelik. Sebab tak kena kias lah. Nabi suruh tak baca Fatihah? Mana ada Nabi suruh baca Fatihah? Nabi suruh tak baca Quran? Baca surah Quran, Fatihah tu Quran tak? Atau kias Quran. Nabi suruh baca, mesti baca dekat rumah, tak boleh baca kat masjid. Mesti baca masjid, tak boleh baca kat rumah. Ada tak? Tak ada. Baca di mana-mana. Tengah berjalan boleh tak? Tengah duduk boleh? Tengah berdiri boleh? Tengah baring boleh? Semua boleh. Lepas sembahyang boleh tak? Oh, tak boleh. Something wrong. Tadi kata Nabi suruh di mana-mana. Secara umum. Tiba-tiba lepas sembahyang tak boleh. Nabi tak buat. Nampak? Dia sempit. Bila Nabi kata bila-bila lah. Lepas sembahyang tu bila-bila lah. Tapi kenapa menentukan? Dia jadi sempit pelik. Sebab dia tak berapa nak ambil qiyas. Ada orang tak berapa nak ambil ijma'. Sebab tu kita ahli sunnah jamaah mesti 4. Barulah kita jadi harmoni. Tak ambil salah satu aja. Jadi sempit. Jadi muafakat ulama. Ulama sepakat. Walaupun dalam Quran dan hadis tak cakap secara jelas, tapi ijma' ulama, sepakat semua ulama mengatakan ianya. Ia tak kisahlah haram ke, halal ke, buat ke gitu ke, sunat ke, makruh ke. Maka siapa tolak yang itu, kufur juga. Jadi tolak Quran, ayat Quran, apa isi Quran sebagainya, kufur. Tolak hadis, kita pun setujulah, tak ada masalah. Kufur. Tolak hadis apa sebagainya, tolak Nabi sebagainya, tolak ijma' ulama juga kufur. Seperti hasyrun dan nashrun. Hasyar ni apa? Halau. Kita panggil padang mahsyar. Mim kat depan tu isi makan. Dengan maksud tempat. Padang yang tempat dihalau. Tu padang mahsyar. Halau lah. Kalau halau bahasa kasar apa? Berhimpun. Tu baik sikit lah. Halau lah. Boleh lah. Maksud tu. Jadi maksud tempat berhimpun. Dia kata tempat berhimpun tu tak ada. Sedangkan ijma' ulama' mengatakan tempat mahsyar tu ada. Nasyar pun sama lah. Maksudnya tempat lepas dibangkitkan, ditempatkan ke satu tempat yang nama padang mahsyar, berbumbungkan arash pada waktu tu. Bukan berbumbungkan langit dah. Sekarang tengok langit, mati, dibangkitkan balik, tengok arash. Wallahualam macam mana. Malaikat 8 pikul arash. Sekarang 4 malaikat tengah pikul arash 4, nanti 8. Tak tahu macam mana. Apa dia? Naik? Dia tak tahu. Dia cakap apa? Yang ijma' ulama? Tak kira siapa-siapa pun. Oh, yang tu. Yang itu dia gini. Dia buat dari sudut undang-undang, kan? Undang-undang. Yang ini yang kita sebut ni dia sebut sudut pegangan. Jadi
Itulah ahli sunnah wal jamaah ni, dia payah sebenarnya nak letak orang tu kafir ke apa, sebenarnya payah. Ini secara umum. Yang dia buat tu dari sudut undang-undang, hati dia kita tak tahu, i'tiqad. Tapi perbuatan dia memang salah lah. Perbuatan dia memang dosa. Tapi adakah boleh kata dia kufur? Tak boleh. Tapi lawan tu, itu lawan undang-undang. Kita kena i'tiqad dah hati dia apa. Sebenarnya dia tahu yang dia buat tu salah. Tapi sebab dia terima upah, dia nak upah. Tapi dia tahu salah, maka tak kufur. Macam orang yang tinggal semayang, tapi dia tahu semayang tu wajib, dia tak tolak semayang. Mungkin dia tidak tolak hukum Allah. Tapi dia buat kerana orang upah, nak duit. Maka tak boleh kata kufur. Dosa tu confirm lah. Confirm lah. Sebab salah lah buat gitu kan. Jadi gitulah. Jadi macam orang bunuh diri. Orang bunuh diri ni boleh tak kata dia tak percaya dekat hari kebangkitan? Kalau dia percaya, dia tak akan bunuh diri. Betul tak? Sebab orang bunuh diri ni memang masuk neraka. Kan gitu. Nabi memang ancam orang bunuh diri ni. Jangan mengambil nyawa, sama ada nyawa orang atau nyawa sendiri, bukan ikut jalan yang patut, jalan yang sepatutnya. Tiba-tiba dia bunuh diri juga. Boleh tak kita kata logik kita dia tak beriman tak? Kalau dia beriman, takkan dia macam nak macam terjun neraka lah. Tapi tetap tak boleh kata juga. Tetap tak boleh kata dia tidak beriman. Walaupun logiknya tak beriman tu. Kalau beriman, takkan dia bunuh diri. Habis tu kalau kenapa dia bunuh diri? Dia tak beriman. Tak boleh kata gitu. Kenapa? Kita boleh takwil macam-macam. Dia bunuh diri tu sebab dia tension. Sebenarnya dia beriman je. Dia tak sempat nak fikir. Atau masa dia terjun bangunan tu, lagi 2 saat nak sampai ke bawah, dia Allah, menyesalnya aku taubat. Mampus. Boleh jadi tak? Boleh. Maka tak boleh kata kufur. Walaupun logiknya tak percaya tu, tak boleh kata juga. Nampak kita ni betul-betul jaga ni. Kita bukan semudah-mudah. Sebab Nabi kata bila kau tunjuk seorang itu kafir, tunjuk kau kufur, 3 jari ni kat atas. 3 tunjuk diri sendiri. 1 Allah sebagai hakim. Ni dia. Cakap kat dia ni secara individu, secara khusus. Secara umum tak apa. Memang kena sebut secara umum. Kan? 1, 3 kita bahaya bila sebut individu. Dari sudut kufur. Jadi maka Nabi kata jika kamu mengkufurkan seseorang, pasti akan ada yang kufur. Sama ada yang dituduh ataupun dia kembali balik. Itu secara khusus individu. Tapi secara umum tak ada. Memang jangan cakap. Ni siapa jangan cakap. Jangan sembah berhala nanti kufur. Tak boleh cakap orang kufur. Mana boleh tak boleh cakap, tutup mulut lah. Cakap secara umum semua boleh. Yang tak boleh secara khusus. Selagi boleh tanggung istilah dia tu. Selagi boleh selamatkan dia, selamatkan. Selamat tu maksud tanggung. Maka dalam kes tadi kita boleh tanggung tak dia masih lagi beriman? Boleh tanggung. Tapi dia buat benda tu, dia seolah-olah macam melawan hukum Allah. Seolah-olah. Mungkin dia diupah, mungkin dia pening kejap, mungkin dia ada pengalaman buruk dengan hukum Islam yang apa-apalah. Tapi sebenarnya dia percaya, di lubuk hati dia masih lagi beriman. Dia percaya, dia buat ni kerana nafsu, kerana gitu, kerana gini. Itulah. Dia tak boleh, jangan semudah-mudah. Tak boleh. Jangan mudah-mudah. Sampaikan orang sembah berhala pun tak boleh mudah-mudah lagi. Bukan sembah berhala, orang sembah orang, bukan siapa. Orang sembah orang. Dia orang, manusia, dia sembah manusia. Sembah tu maksud bukan sembah. Silap. Orang sujud bukan sembah. Sembah mana boleh. Orang sujud kat orang pun tak boleh kata lagi. Manusia sujud kat manusia. Sujud pun tak boleh kata kufur lagi. Sedangkan kita sujud hanya untuk Allah. Itu yang jadi. Kan dulu kan dia kahwin kan perempuan Islam perempuan. Perempuan itu Islam, lelaki itu Hindu yang dia kena macam sembah lah lebih kurang. Tapi yang lelaki itu masuk Islam. Sing Hindu. Macam Sing bukan Hindu. Jenis-jenis itulah. Jadi lelaki itu masuk Islam, kahwin. Sebab tu ada setengah ulama melarang perempuan Islam kahwin dengan lelaki kafir yang masuk Islam. Ada yang melarang, tapi secara umumnya dibenarkanlah. Kalau lelaki Islam, perempuan yang kufur, yang kafir betul masuk Islam, itu terbaik. Kalau terbalik sebab tahulah suami kan kena patuh. Macam mana suami tak kerti apa.
Jadi bila dia kahwin dengan seorang, dia bukan kafir lah, dia Islam lah. Sebelum masa kahwin tu dia masuk Islam, lelaki. Kemudian dia pergi di rumah, dia panggil mentua lah kot, si suami dia ni yang masuk Islam ni, mana sempat belajar apa-apa. Ni sujud. Sebab memang dia punya budaya ke apa benda tu, dia macam sujud. Sujud gitu. Sebab ayah, mak dan ayah sebagai macam dewa macam tu lah. Sebagai macam Tuhan lah. Dia anggap seperti Tuhan. Dia perempuan Islam, tak tahu nak buat apa. Jadi malu, dia pun sujud juga. Adalah video ke gambar dah. Kufur. Oh jangan, belum lagi. Salah tu memang salah lah. Dosa tu memang dosa lah. Mana boleh sujud kat dia. Tapi kufur, tengok, nampak. Sampai macam tu sekali. Jaganya. Jadi tak boleh cakap. Orang kafir. Orang kafir tak boleh kata kafir. Kita kena bagi dia faham je. Kita kena beri penerangan. Kafir tu bahasa Arab. Ambil kamus Idris Marbawi. Idris Marbawi ada sekarang kamus. Cuba cari kafaro. Kafir lah kan? Cuba cari. Apa maksud dia? Banyak maksud. Bahasa Arab ni banyak maksud. Begini. Salah satunya maksud tutup. Lepas tu kata, apa masalah aku panggil kau tutup? Tak ada apa. Bukannya kau hina, aku hina apa tutup? Sebab tu kita kan bila kita habis majlis kan kita baca apa? Tasbih apa? Kafarah tu kufur tu. Takkan tasbih kafir kot. Kita tutup dengan tasbih kafir. Kafarah tu kufur. Kafarah. Cuma ada tamar betul. Kafarah. Maksud tasbih apa? Tasbih penutup. Subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu tasbih penutup. Bahasa Arab tasbih kafarah. Jadi tepi sikit. Tepi hijab tu. Apa ni? Langsir tu. Tepi sikit. Kenapa? Dia kufur. Kapi. Kenapa? Tutup. Selok sikit. Tak ada masalah. Dan banyaklah mana-mana lain. Jadi kenapa orang kafir, orang yang yang bukan Islam, kita kata dia orang kafir? Sebab orang yang ditutup, dia kena tutup. Tutup apa? Tutup hidayah. Allah tak bagi dia hidayah. Allah tutup hijab dia daripada hidayah. Kalau Allah buka hidayah, buka hijab tu, dia nampak Islam tu betul, dia masuk Islam lah. Jadi apa masalah kita kata orang yang tertutup dengan hidayah Allah? Itulah orang yang tertutup dengan hidayah Allah. Itu orang tertutup dengan hidayah Allah. Itu orang tertutup dengan hidayah Allah. Ini tu tutup. Tu ada 8 orang semua tertutup dengan hidayah Allah. Payah panjang ah, cakap bahasa Arab ah. Kafir. Amboi cakap bahasa. Jadi kena tegang kat dia. Jadi dia tak rasalah. Alah, dalam Quran pun banyak. Kul apa? Katakan. Ya ayyuhal, wahai orang-orang, kul ya ayyuhal kafirun. Katakan. Nah, Allah sendiri suruh katakanlah wahai orang non-muslim. Mana tu? Tak berapa nak kafir rasa. Wahai orang kafir, engkau tak sembah apa yang aku sembah. Aku tak sembah apa yang kau sembah. Ulang lagi. Aku sembah apa yang kau tak sembah. Engkau sembah apa yang aku tak sembah. Kan ulang. Betul? Lakum dinukum waliyadin. Kau agama kau, aku agama aku. Dia tak faham. Dia bunyi macam sebab kita pun sama. Kita apa? Tebal kan? Taglis kan? Kafir. Tu bunyi. Kita kalau kat utara tu kapiak. Bunyi macam uduh. Dia rasa macam mencarut. Dia rasa gitu. Kita lah. Kenapa kita taglis, kita tebal kan? Cakap nipis kan? Apa? Tafkhim apa? Lupa lah. Nipis. Apa dia? Kafir. Macam tu tak apa. Kafir. Katalah kafir. Sebab ya roh bari bawah dia kena nipis. Dia pun boleh tebal. Bari bawah tu kan. Bawah dia nipis. Kalau tak nipis, kira dari sudut bacaan Quran tu salah. Dia kena nipis. Mustaqim, dia nipis sebab dia baris bawah, kasrah kan. Jadi kafir, ada bunyi sikit. Kafir ni kafir. Kafir. Kita salah juga.
Ni gegar kapil lah ni. Kata dia ni mencarut kat aku ni. Dia mencarut kat apa. Itu yang dia salah faham. Kita juga salah. Mari pergi penerangan. Pandai aja. Cerita masa tu. Habis keluar benda lain lah. Kita kena berhenti lah. Kita berhenti dekat atau tiada i'tiqad. Berhenti kat situ lah. Dalam kurungan. Atau tiada i'tiqad atau syak akan satu sifat daripada sifat Allah yang wajib baginya dengan ijma' ulama seperti ilmu. Dia kata Allah tak tahu. Contohlah. Allah tahu tak? Kita ni nantilah kita ni masuk syurga atau masuk neraka. Ada orang kata mana Allah tahu? Tunggulah dulu kiamat. Ada orang kata gitu. Ada. Takkan Allah nak tahu? Kan Allah akan timbang nanti. Kalau dia buat baik, banyak baik, maka masuk syurga. Banyak jahat, kemudian masuk neraka kan? Timbang. Sekarang ni hidup lagi. Tak habis lagi, kita tak tahu lah kita akan datang. Kita akan buat baik atau tak baik. Tak tahu, tunggulah nanti. Jadi Allah tak tahulah lagi. Hati-hati. Hati-hati. Nanti kalau lepas dah mati semua, barulah Allah tahu. Sekarang mana Allah tahu lagi? Ui. Meremang bulu roma dengar. Batal iman kata gitu. Takkan Allah. Habis Allah tahulah kita syurga atau neraka. Tahulah. Macam mana Allah boleh tahu? kita tak tahu lagi kan kita buat apa. Allah tahu kan. Bukan Allah je yang tahu. Allah yang tentukan. Allah tentukan syurga neraka. Allah tentukan nanti kiamat lah. Bukan. Tentukan sekarang. Bukan tentang sejak azali lagi. Tanjizi qadim. Kena ngaji tauhid tu. Bunyi-bunyi. Suluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Kena ngaji tauhid ah. Ni kitab iqra. Wallahu alam. Kita tunggu sama akan datang. Ni lah sama akan datang sedang tasbih kafarah dan subhanakallahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana. Sabr. Assalamualaikum.